Assalamualaikum murid-murid semua. Selamat pagi. Sihat ke hari ini semua? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa ni? Tak tahu? Okey, tak apa tak tahu. Tapi tahu tak kita subjek apa sekarang ni? Kita subjek apa sekarang? Geografi. Pandai. Okey. Sebelum cikgu nak mulakan pengajaran kita, sebelum cikgu beritahu kamu apa yang kita nak belajar, cikgu nak kamu semua tengok dulu video yang cikgu akan paparkan ini. Cikgu minta kamu beri perhatian, okey? Okey, jom kita tengok video dulu. Assalamualaikum. Kita jalan-jalan ya, lihat sekitar perumahan sini seperti apa perumahan. Ini contoh rumahnya. Kita lihat mesti ya, mungkin di sini ya halamannya cukup luas. Dan yang menariknya di sini itu saya melihat pagarnya enggak tinggi-tinggi. Kalau mungkin ukuran di Indonesia ini termasuk rumah orang kaya, biasanya rumah orang kaya pagarnya tinggi-tinggi. Di sini malah pagarnya seperti itu, seperti kawat gitu, kayak kawat. Itu rata-rata pagarnya seperti itu. Nah, ini kita lihat setiap rumah selalu ada. Oh, itu ada burung. Oh, itu burung. Burungnya itu burung. Ya, itu burung. Banyak sekali burung di sini. Wah, itu burung apa itu? Burung gagak ya? Hitam. Banyak di sini. Ini suasana rumahan berat damai ya. Ini untuk ukuran perumahan. Jalannya cukup lebar. Masih ada perem, masih ada got. Oh ya, yang tadi itu saya lihat hampir mereka punya rumah. SS18. Next station, SS18. Wah, rumahnya cantik-cantik dan unik ya teman-teman. Ya, di setiap rumah pasti ada kereta, bahkan lebih dari satu, ada yang dua ataupun tiga. Wah, perumahannya di SS18. Oh, cantik-cantik rumahnya dan unik-unik, hampir semua sama ya teman-teman. Okey, murid-murid semua, kamu dah tengok video yang cikgu tunjukkan. Jadi cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu nampak dalam video tersebut? Okey? Bangunan, pandai. Lagi? Rumah, pandai. Lagi? Ada tak jawapan lain? Gunung, hutan, pokok, pandai. Jadi tahu tak rasa-rasa kita nak belajar apa hari ni? Okey, murid-murid semua, hari ni kita nak belajar tentang pertempatan, pola pertempatan di Malaysia. Itulah tajuk kita pada hari ini. Apa yang kamu tengok tadi tu, cikgu akan ceritakan kamu, cikgu akan ajar kamu selepas ini. Okey? Okey. Okey, jadi kita akan mulakan pengajaran kita pada hari ini. Cikgu nak kamu beri perhatian dengar setiap apa yang cikgu terangkan. Lihat
dengan teliti slide yang akan cikgu paparkan. Okey, jom. Okey, murid-murid semua. Ini adalah slide yang cikgu paparkan. Kamu beri perhatian ya. Okey, tajuk kita hari ini adalah pola pertempatan. Okey, murid-murid. Definisi pola pertempatan. Pola pertempatan ini adalah merupakan susunan, bentuk dan susun atur rumah atau bangunan di sesebuah pertempatan. Okey, terdapat 4 jenis pola pertempatan, iaitu yang pertama adalah pertempatan berselerak, yang kedua adalah pertempatan berjajar, yang ketiga adalah pertempatan berpusat, yang keempat adalah pertempatan berkelompok. Okey, mari kita tengok satu persatu. Jenis-jenis pola pertempatan. Okey. Okey, yang pertama adalah pertempatan berselerak. Okey, pertempatan berselerak ni susun atur kediaman dan bangunan tidak sekata. Rumah dan bangunan dibina secara berselerak. Jaraknya agak jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain dan terpencil. Okey. Seterusnya, terdapat di kawasan pertanian kebun kecil padi, getah dan kelapa sawit. Okey, kat sini maksudnya pertempatan berselerak ni dia secara berselerak dan kebiasaannya dia terdapat di kawasan pertanian, macam tempat orang yang bercucuk tanam padi. Kamu pernah nampak kan padi, orang tanam padi, getah, kelapa sawit. Jarak-jarak rumah tu pun agak jauh antara satu sama lain. Okey. Yang seterusnya, okey, ini adalah contoh dia. Contoh pertempatan berselerak. Okey, kamu boleh nampak kat sini rumah dia kan berterabu kan? Okey. Dia jarak dia pun jauh. Okey. Yang seterusnya adalah pertempatan berpusat. Okey. Susun atur rumah dan bangunan adalah padat. Padat ni maksud dia rapat-rapat. Rumah dan bangunan tertumpu di sekeliling pusat tumpuan penduduk seperti masjid, sekolah, persimpangan jalan atau jeti. Contohnya, sekiranya masjid menjadi pusat kepada pertempatan, rumah-rumah akan dibina di sekeliling masjid. Okey. Okey, ini adalah satu contoh dia. Okey, kamu boleh nampak kan dia tertumpu kepada sesuatu. Nampak ni. Ini adalah berpusat. Kita panggilkan dia berpusat. Dia tertumpu kepada satu. Dia padat kan? Tak macam tadi. Jarak-jarak ni dia rapat-rapat. Dia padat. Okey. Seterusnya. Pertempatan seterusnya adalah pertempatan berkelompok. Okey. Untuk pertempatan berkelompok ini, susun atur rumah dan bangunan adalah rapat dalam satu kelompok. Contohnya, likuan sungai atau kuala sungai. Susun atur rumah dan bangunan berkelompok yang terancang dan lebih teratur. Contoh kawasannya adalah felda, ladang getah dan kelapa sawit. Okey, kita tengok contoh dia, okey. Kamu dapat tengok kan? Nampak tak ni? Ini ladang getah. Tadi dia berkelompok saja kat sini. Berpusat tadi dia berpusat daripada sini arah, sini arah, sini arah. Yang ini dia berkelompok. Dia lebih kurang tapi dia berbeza sikit saja. Dia berkelompok secara di kawasan sini saja. Nampak ni dia rapat-rapat. Okey.
yang seterusnya. Yang seterusnya adalah pertempatan berjajar. Okey. Ini adalah yang terakhir ya, pertempatan berjajar. Kejap. Pertempatan berjajar adalah pertempatan yang terakhir. Susun atau rumah dan bangunan terletak dalam satu barisan atau deretan. Rumah dan bangunan terletak selari dengan sungai, jalan raya, tali air atau jalan kereta api. Kegiatan ekonomi utama adalah sawah padi dan menangkap ikan. Okey, mari kita tengok contoh dia. Ini adalah contoh berjajar. Kau nampak tak ni? Dia sebaris di jalan raya. Sebaris saja. Dia sebaris di sungai. Nampak dia sebaris macam ni. Ini adalah berjajar. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Okey murid-murid semua, cikgu dah pun terangkan slide pengajaran cikgu. Jadi cikgu harap sangat kamu faham. Kalau tak faham tak apa, kamu boleh tanya cikgu kejap lagi. Okey, sekarang kita akan buat aktiviti sikit. Okey, cikgu nak kamu semua beri kerjasama untuk melakukan aktiviti dengan cikgu. Okey, selepas ini. Okey.